Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya ketika pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian hadir dalam ibadah online pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya pasti dalam keadaan baik. Ada amin? Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang akan selalu memelihara kehidupan kita. Kita dipelihara dengan begitu sempurnanya sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini ketika kita datang di hadapan Tuhan, saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita datang membawa seluruh hati kita, membawa seluruh rasa pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan untuk Allah yang baik, yang pemeliharaannya begitu sempurna bagi kita. Kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, banyak cara orang untuk menyatakan kasih mereka kepada orang-orang yang mereka cintai. Ada yang menyatakannya lewat bunga, atau lewat surat, atau lewat puisi dan syair-syair yang indah untuk menyatakan isi hati mereka. Allah pun punya cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia. Dan cara Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita adalah suatu tindakan yang real dan nyata. Yaitu ketika Allah mengutus anak-Nya yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Itulah karya terbesar yang sudah Allah lakukan bagi kita. Kasih Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengungkapkan kebesaran kasih Allah bagi kita semua. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan
bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang 1 minggu yang lalu, dan hari-hari yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan karena kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna kepada kami. Hingga saat ini kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami boleh datang di hadapan-Mu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Dan karena kasih-Mu itu Tuhan, Engkau mau menebus kami manusia yang berdosa ini, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus, ketika kami pada saat ini datang di hadapan-Mu, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Meskipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka bersama dengan saudara-saudari seiman kami, dimanapun kami berada, ketika kami bersama-sama beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan Kau ada hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau sendiri yang akan menolong kami dan mensiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh duduk tenang di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala perkara yang boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Khususnya boleh Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan bangsa dan negara kami. Dan dalam melewati segala permasalahan ini kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tapi ada penyertaan Tuhan selalu buat kami. Di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, biarlah Engkau yang mampukan kami untuk kami boleh belajar untuk taat dan setia kepadamu. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk duduk tenang di hadapan-Mu untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami melalui kondisi seperti ini. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh menggunakan setiap waktu kami dengan baik. Ketika kami lebih banyak waktu di rumah, supaya kami dapat lebih banyak waktu juga untuk berbicara, mendengarkan suara Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Siapkan hati kami, siapkan seluruh keberadaan diri kami Tuhan, supaya kami semua boleh duduk tenang di hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini semuanya dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengan masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita juga ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengenang cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak pelanggaran dan dosa yang sudah kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita boleh datang memohon kepada Tuhan untuk menyesali pelanggaran kita. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, mohon tutupilah dosa-dosaku. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Ku menyesali pelanggaranku kepadamu, aku mengaku dosaku, bertelut di kaki-Mu. Kini ku panjatkan doa kepadamu, oh ampunilah hingga ku jadi benar. Tutupi dosaku dan ajarlah aku, ku mau tetap setia ikut-Mu. Tuhanku, mohon tutupilah dosa-dosaku. Tutupilah dosa-dosaku. Aku menyesali segala pelanggaranku. Kepadamu Tuhan, aku mengaku dosaku dan aku berlutut di kaki-Mu. Dosaku bertelut di kaki-Mu. Kini ku panjatkan doaku padamu, oh ampunilah hingga ku jadi benar. Tutupi dosaku dan ajarlah aku, ku mau setia mengikut-Mu. Kini ku panjatkan doaku. Kini ku panjatkan doaku kepadamu, oh ampunilah hingga ku jadi benar. Tutupi dosaku dan ajarlah aku, ku mau setia mengikut-Mu. Ku mau setia mengikut-Mu. Ku mau setia mengikut-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. 让我们先低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, 我们在天上的父， berikanlah kami hati seorang murid yang mau duduk mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. 求主你赐给我们一颗门徒的心，让我们能够做得很好，来听你的话。 Karena kami sungguh menyadari, kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup 因 kami. 为我们知道在生命中我们需要你的真理， Kami tahu kami hidup oleh karena firman-Mu. 我们或者是靠着你的真理， Dan kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami dan suluh bagi langkah kami. 你的真理是我们脚前的灯，路上的光。
kedua hambamu yang akan menyampaikan dan menerjemahkannya. 2位你的仆人讲的翻的， Biarlah Tuhan menganugerahkan hikmat marifat sorgawi, 求主你把属天的智慧赐给他们， supaya kami bisa berbicara di dalam bahasa yang sederhana, 让我们能够用很简单的话语来传 mudah 你的信息， dimengerti oleh jemaat, 让会众听了能够明白， meninggikan Kristus semata-mata. 能够高举基督， Dan biar Roh Kudus Tuhan bekerja, 也求圣灵做工， menarik setiap orang datang kepada 来 Kristus. 吸引很多的人来到主的面 Segala 前， keagungan kemuliaan Tuhan 把一切的尊贵荣耀 boleh nyata di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. 能够借着听到的时候被彰显， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉耶稣基督的名， firman yang hidup, 活的真理， kami sudah berdoa, kami mengucap 我 syukur. 们已经祷告。 Sama-sama kita katakan, amin. Tisung cemei ping an? Ni menta cia hao. Nah, hao kan sia cu. Nah, saya terus berdoa dimanapun kita berada pada saat ini. 我继续为着我们每一个人祷告， Kiranya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik. 让我们都在一个好的状况中， Dan kita semua tetap di dalam perlindungan Tuhan 我 kita, 们也 Yesus 在 Kristus. 神的保守里面。 Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. 我们感谢神， Kita boleh kembali bertemu atau kita kembali boleh bersama di dalam ibadah online pada hari ini. 我们能够再次在网络上相见， Khususnya di minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. 特别是在这5月份的第一个主日，我们能够一起来敬拜主。 Walaupun secara fisik kita tidak bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, 虽然以肉身来讲，我们不能够来到神的教堂里面来敬拜他， tetapi saya percaya di dalam roh kita bersama-sama di dalam menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing. 但是我深信，我们能够在灵里面，我们一起来敬拜神。 Saudara-saudara, berdasarkan program gereja, 弟兄姊妹，照着教会的计划， tema besar gereja kita pada bulan Mei ini adalah melimpah di dalam pengampunan. 教会5月份的大主题是满意的饶恕。 Tema ini merupakan bagian dari tema besar kita sepanjang tahun 2020, yaitu melimpah di dalam Kristus. 这个主题也是关乎于我们整年的主题，就是我们在基督里面，我们是满意的。 Oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita akan memikirkan, kita akan merenungkan tema-tema yang berhubungan dengan pengampunan. 所以这个月，我们每一个主日，我们要思想有关饶恕的事。 Dan mulai hari ini kita akan merenungkan satu tema, 那么今天我们要思想一个题目： yaitu melimpah di dalam pengampunan. 满意的饶恕。 Melimpah di dalam pengampunan. 满意的饶恕。 Saya mengajak kita kembali untuk melihat bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. 让我们翻开刚才念过的经文， Dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. 马太福音18章21节到35节。 Untuk menghemat waktu saya bacakan saja bagi kita ayat 21 sampai ayat yang ke-22, langsung saya akan lompat ke ayat yang ke-35. 21、22，然后跳到第35节。 Begini kata firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 亲爱的弟兄姐妹们， Ada seorang ibu yang hidup bersama dengan seorang anak perempuannya. 有一个母亲，她与她的女儿住在一起。 Dan mohon maaf, kebetulan anak perempuannya ini belum menikah. 对不起，她的女儿还没有结婚。 Pada satu ketika, ibu ini mengajak anak perempuannya untuk hadir di dalam pesta pernikahan dari anak temannya. 那么有一次，母亲邀她的女儿参加她朋友孩子的一个婚礼。 Di dalam pesta pernikahan itu, 那么在婚礼里面， sambil bercanda ibu ini bertanya kepada anak perempuannya itu, 那么她就跟她的女儿开玩笑说 kamu kapan nyusul?：“ 哎，你什么时候要像这样的跟着这个人的事一样呢？” Maksud ibu itu adalah kapan anaknya segera menikah. 也就是说，你什么时候结婚呢？
Saudara, ini satu pertanyaan yang wajar. 这是一个很普通的问话。 Kita juga mungkin biasa menanyakan pertanyaan seperti ini kepada anak kita. 我们或者也曾经问过我们的儿女， Tetapi sungguh tidak disangka, 但是意料之外， ternyata pertanyaan itu membuat anak perempuan ini sangat marah sekali. 这个问题让他的女儿非常的生气， Dia merasa hatinya sangat terluka. 他觉得他母亲伤害了他的心， Dan mulai hari itu dia memendam kebencian terhadap ibunya. 那么他就开始怀恨他的母亲。 Nah, walaupun ibunya sudah berapa kali memohon maaf, 虽然母亲好几次向他说对不起， mencoba menjelaskan tentang kejadian itu, 也试法要解释他的 tetapi anak 那个问题， perempuan ini tetap merasa bahwa dia tidak bisa mengampuni ibunya. 但是这位女儿觉得她不能够饶恕她的母亲， Dan dia terus berpikir bagaimana dia bisa memberikan balasan yang setimpal kepada ibunya. 她一直在想她要如何来报复她的母亲呢？ Pada satu saat, 那么有一个时候， ibunya meminta tolong kepada anak perempuan ini untuk menemaninya melayat seorang temannya yang meninggal dunia. 那么这位母亲又邀她的女儿陪她去参加一个丧礼，是她朋友的一个丧礼。 Dan dengan senang hati anak perempuan ini menyanggupi Nama permintaan dari ibunya. 这位女儿就很乐意的答应了她的母亲， Di dalam hatinya, 在她的心里面， inilah kesempatan yang pas untuk membalaskan dendam terhadap ibunya. 这就是一个很好的机会，让我能够报复我的母亲。 Sampai di rumah duka, 那么到了这个商家， setelah bertemu dengan keluarga yang meninggal itu, 那么见到了那个去世的家属， ibu dan anak ini berjalan menuju peti jenazah untuk melihat almarhumah yang meninggal itu. 母亲跟女儿就靠近那个棺木，要看那个去世的人， Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita pergi ke rumah duka. 就好像我们到殡仪馆一样所做的。 Setelah tiba di dekat peti jenazah itu, 那么走进了那个棺木， tiba-tiba anak perempuan ini menghampiri ibunya 这位女儿忽然就靠近她的母亲， dan membisikkan satu pertanyaan kepada ibunya. 她很细声的就问她的母亲一件 Dan 事。 pertanyaan itu benar-benar mengagetkan dan menggoncangkan Ada. ibunya. 那个我所问的事，是在让她的母亲非常的吃惊。 Ayo, kira-kira ada yang bisa tebak apa pertanyaan anak perempuan ini kepada ibunya? 你们能够猜想到她的女儿问她什么呢？ Ayo, siapa yang bisa tebak? 什么人能够回答？ Kalau bisa tebak dapat hadiah. Hadiahnya tahu? Besok saudara tidak perlu masuk kantor atau pergi bekerja atau pergi ke sekolah, tetap di rumah saja. Ayo, kira-kira apa pertanyaan anak perempuan ini kepada ibunya? 这个女儿问什么呢？ Saudara mau tahu? 你要知道吗？ Anak perempuan ini bertanya kepada ibunya, 这位女儿问她的母亲 Mama, kapan nyusul? 妈妈，你什么时候随这个人而去呢？ Pertanyaannya persis seperti pertanyaan mamanya terhadap dia beberapa tahun yang lalu. 真的很像她母亲好几年前问她的 Jadi maksud 那 anak 句话。 perempuan ini kapan mamanya juga meninggal, kapan mamanya mati. 那么女儿她问她母亲什么时候你要离开世界呢？ Saudara, waktu kita mendengar cerita ini, 当我们听见这个故事的时候， mungkin kita akan tertawa. 我们会笑， Atau kita akan berkata dalam hati kita, kok tega banget sih? 或者我们心里面会想，她怎么能够这么去问母亲呢？ Mamanya sampai digituin. 怎么能够这样的对待母亲呢？ Memang mamanya pernah melakukan kesalahan terhadap dia. 是的，妈妈曾经做过一件错的 Tapi 事， mamanya sudah pernah meminta maaf. 但是已经向她说对不起。 Lagian tidak pantaslah seorang anak berkata demikian kepada orang tuanya. 而且一位女儿问她的母亲这样的事是不应该的。 Masa untuk satu kesalahan yang kecil dan tidak disengaja oleh mamanya, 怎么妈妈做了一件不是故意的错误的事， jadi menutupi segala kebaikan mamanya yang dari kecil sudah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan dia. 会遮盖她母亲从她出生一直养育她到长大的那些功劳呢？ Tetapi hal seperti inilah yang sering terjadi dalam hidup kita, bukan?
但是这样的事岂不是常常在我们的生活中会发生吗？ Kita seringkali sulit sekali untuk mengingat kebaikan orang lain kepada kita. 我们很不容易记得人对我们的好， Tapi kita begitu mudah untuk mengingat kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin itu kecil kepada 但 kita. 是我们很容易想到人对不起我们的事，虽然是 Bahkan 很 kalau 小 kita 的 mau 事。 jujur, seringkali kita sulit untuk mengampuni kesalahan orang 我 lain. 们诚实的说，我们不容易去饶恕一个人。 Saudara, hal seperti ini juga yang terjadi di dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat ke-35 yang kita baca 弟 tadi. 兄姐妹，这样的事也是耶稣在马太福音18章21到35节所说出的那个比喻。 Tapi sebelum kita lebih mendalam melihat perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, 当我们还没有更深入的来看耶稣所讲的这个比喻的时候， saya akan mengajak kita terlebih dahulu untuk memikirkan apa artinya mengampuni di 让我 dalam 们 Alkitab. 让我们想一想，在圣经里面饶恕是什么一回事？ Saudara, arti dasar dari kata mengampuni di dalam Alkitab 其实饶恕在圣经里面 itu berarti melepaskan sesuatu. 就是放弃。 Saudara, kata mengampuni yang digunakan di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat ke-35 ini 弟兄姐妹，在马太福音18章21到35节所提到的饶恕， sama persis dengan yang digunakan di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-20. 跟马太福音4章20节所提到的是一样的。 Di mana ketika Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus dan Andreas untuk mengikuti dia, 那个时候，耶稣呼召彼得跟安德烈来跟从他。 Matius pasal 4 ayat 20 Alkitab berkata, 那么马太福音第4章20节，圣经这么说： mereka meninggalkan jala mereka. 他们就立刻舍了网， Mereka melepaskan jala mereka. 他们放弃了他们的网。 Jadi ada yang ditinggalkan, 也就是说，有被 ada 放 yang 弃的， dilepaskan, 有被放弃的， yaitu jala. 也就是他们的网。 Saudara, kata mengampuni di dalam bagian ini 那么这里提到的饶恕， juga sama dengan pengertiannya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50. 也是跟马太福音27章50节那里所提到的一样。 Ketika Tuhan Yesus akan mati di atas kayu salib, 那么当耶稣被钉在十字架上，他要死的时候， Alkitab berkata, 圣经告诉我们说， ia berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 耶稣有大声喊叫，然后就放弃了他的灵魂。 Kata menyerahkan di dalam ayat ini juga berarti melepaskan nyawanya. 他放弃他的灵魂。 Saudara-saudara, mengampuni berarti melepaskan 弟兄姐妹 sesuatu.，饶恕就是放弃。 Pertanyaannya apa yang dilepaskan? 现在我们要放弃什么呢？ Saudara-saudara, ketika kita melakukan tindakan mengampuni orang lain, 弟兄姐妹，当我们饶恕某一个人的时候， berarti kita harus melepaskan 也就是说，我们要放弃， kemarahan, 放弃我们的愤怒、 kepahitan, 我们的苦毒、 kebencian, 我们的仇恨， dendam yang ada di dalam hati kita. 所有在我们的心里面的， Dan pada saat yang sama, 也就在同一个时候， kita juga harus rela melepaskan maaf atau pengampunan kepada orang yang sudah melakukan 我们 kesalahan 也应该 kepada kita. 放弃或者饶恕那曾伤过我们的人。 Jadi mengampuni, Yesus. melepaskan sesuatu. 也就是说，饶恕就是放弃。 Sekarang mari kita kembali pada perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 21 现在回 sampai ayat 到 yang ke-35 马 tadi. 太福音18章21到35节，耶稣所提的遇到。 Saudara-saudara, latar belakang perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini 那么这一段经文的背景 adalah pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 21 dan ayat duduk yang ke-22. 是21节、22节，彼得他问耶稣的事。 Di dalam ayat 21 dan 22, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, 21、22，彼得问耶稣说 Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
彼得金钱来说：“主啊，我兄弟得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”耶稣对他说：“我对你说，不是到次，乃是到70个7次。” Saudara Petrus bertanya terhadap Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，彼得问耶稣说： Berapa kali dia harus mengampuni orang yang berbuat dosa terhadap dia? 他应该饶恕那个得罪他的人几次呢？ Bahkan bukan itu saja, 甚至不单是那件事。 Petrus memberikan opsi jawaban kepada Tuhan Yesus. 那么彼得他就提供这个选项给耶稣。 Apakah dia harus mengampuni sebanyak 7 kali? 难道说他应该饶恕他7次吗？ Saudara, mengapa Petrus memberikan opsi jawaban mengampuni sampai 7 kali? 为什么彼得要给耶稣这个选项呢？ Kita harus mengerti latar belakangnya. 我们应该明白他的背景。 Di dalam budaya orang Yahudi, 在犹太人的文化里 di 面， dalam pengajaran rabi-rabi Yahudi ketika itu, 在那个时候拉比的教导是， batas mengampuni maksimal bagi seseorang adalah 3 kali. 饶恕人最多不过是3次， Jadi batas mengampuni orang lain itu batasnya adalah 3 kali. 也就是说要饶恕一个人是 Jadi 3次。 kesalahan keempat dan selanjutnya tidak lagi wajib untuk diampuni. 那么第4次或以上的错就不需要被饶恕了。 Saudara Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah saya harus mengampuni 7 kali? 那么彼得问耶稣说：“我难道要饶恕他7次 Saudara, 吗 kalau kita perhatikan hal ini,？” 就是我们注意这件事。 sebenarnya maksud dari Petrus adalah baik. 其实对彼得来说是一件很好的事。 Penawarannya untuk mengampuni dia naikkan 2 kali lipat lebih dari 3 kali menjadi 7 kali. 他提供那个饶恕的次数升了2倍，变成7次。 Bukankah ini hal yang luar biasa? 这是一个很特别的， Bukankah hal ini melebihi dari kebiasaan? 岂不是这是跟通常他们所做的更不相同吗？ Saudara, mungkin Petrus berpikir dengan penawaran yang fantastis itu, 很可能彼得想他给予的那个很大的数目， Tuhan Yesus akan terkagum-kagum lalu akan memuji dia. 那么耶稣会很称赞他。 Saudara, saya hanya coba membayangkan. 我试试看，想一想， Mungkin ketika itu 可能那个时候 Petrus sedang menunggu Tuhan Yesus. 彼得正在等耶稣， Mungkin sambil koprol atau sambil guling-guling akan bilang, wow, luar biasa, fantastis kamu Petrus. 可能他心里面想这是一个很棒的事， Tetapi sebaliknya justru Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang menghujam jantung Petrus, yang mengejutkan dia. 但是相反的，他意料之外，耶稣给他的回答是让他非常的惊讶。 Di dalam ayat 22 Tuhan Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. 22节，耶稣对他说：“我对你说，不是到7次，乃是70个7次。” Saudara, jawaban ini pasti mengagetkan Petrus. 这个回答当然让彼得非常的吃惊。 Tuhan Yesus berkata, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. 耶稣对他说：“你要饶恕一个人是70个7次。” Saudara, 70 kali 7 kali berapa kali? 那么70个7次有多少次呢？ Ayo berapa kali? 1, 2, 3. Berapa kali? Hah? Iya, saya bisa dengar jawabannya dari sini. Tepat. 490 kali. 490次。 Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui jawaban ini? 那么耶稣这么回答有什么用意呢？ Apakah artinya kita harus mengampuni kesalahan seseorang sampai 490 kali? 难道说我们要饶恕一个人到490次吗？ Lalu kesalahan yang ke-491 kita tidak wajib lagi untuk mengampuninya. 然后到了491次就不饶恕了吗？ Saudara, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. 耶稣的用意不是那样， Kita tidak bisa mengartikan perkataan ini secara harafiah. 我们不能够用字面来解释耶稣的那个回答。 Jika demikian, apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan ini? 若是这样的话，耶稣这么回答是有什么用意呢？ Saudara-saudara, maksud Tuhan Yesus adalah 弟兄姐妹，耶稣的用意是 bahwa bagi Tuhan mengampuni seseorang tidak ada batasnya.
对主来说，饶恕一个人是没有他的这个设限的，是没有 Bagi 限制 Tuhan, 的。 pengampunan itu tidak ada batasnya. 饶恕是没有限制的。 Saudara-saudara, ini benar-benar satu pengajaran yang begitu agung dari seorang yang sangat agung. 这是一位很崇高的教导，是来自一位很崇高的人。 Kita tidak akan mungkin menemukan pengajaran seperti ini dimanapun. 我们在别的地方不会得到这么崇高的教导， Selain dari Tuhan Yesus. 除了从耶稣那里得 Kita 到， tidak akan menemukan pengajaran seperti ini selain dari Alkitab. 只有从我们的上帝那里，我们不会得到这么崇高的教导。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Sekarang pertanyaan lebih mendalam yang akan kita pikirkan adalah, 现在我们要更深入的思想， mengapa mengampuni itu tidak ada 为 batasnya? 什么饶恕是没有限制的、没有界限呢？ Atau di dalam bahasa tema kita hari ini, 或者照着我们今天的主题， mengapa kita harus memiliki hati yang melimpah, 为什么我们要有一个满意的心呢？ hati yang meluap, 一个丰丰满满的心呢？ hati yang tanpa batas untuk mengampuni kesalahan orang 是 lain? 一个能够无限制的饶恕某一个人。 Saudara-saudara, hal inilah yang dijawab oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan di dalam ayat 23 sampai ayatnya 这 ke-35. 就是耶稣在23节那里开始提到的一个预道。 Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menceritakan ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. 这里耶稣说到，有一个人欠了他主人10000他连的， Dan orang itu Alkitab katakan tidak mampu membayar hutangnya kepada raja itu. 那么圣经说，这个人他没有能力来偿还他的账给这个王。 Saudara-saudara, memang ini adalah hutang yang sangat besar dan tidak mungkin untuk dilunasi oleh orang itu. 这是一个很大的数目，他根本不能够偿还。 Saudara-saudara, seberapa besarkah hutang ini ke orang ini terhadap raja itu? 那么这个人欠了那个王有多少呢？ Kita perlu ketahui 我们需要知道， bahwa 1 talenta itu nilainya sama dengan 6.000 dinar. 一个他连的等于4两银子。 Saya ulangi, 1 talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. 对不起，一个他连的等于6000两银子。 Dan 1 dinar 那么1两银子 nilainya sama dengan upah kerja seorang buruh di dalam 1 hari. 是一个人1天的工资。 Kita bisa melihat hal ini misalnya di dalam Matius pasal 20 ayat 2 dan ayat 13. 我们可以从马太福音20章那里看见这一件事。 Jadi seorang buruh kasar, seorang buruh harian 也就是说，一个做出工的人， membutuhkan waktu kurang lebih 1000 minggu 他需要1000个星期 hanya untuk mendapatkan 1 dinar. 才能够得到一个他连的。 Nah, jadi untuk mendapatkan 1 dinar dia harus bekerja selama 1000 minggu. 他要得到一个他连的，要工作1000个星期。 Sekarang pertanyaannya, untuk mendapatkan 10.000 dinar dia harus kerja berapa tahun? 那么现在要问的，他要得到4两银子的话，他应该工作多少久呢？ Ayo, kira-kira dia harus kerja berapa tahun untuk mendapatkan 10.000 dinar? 他要工作多久才能够得到1000万的银子呢？1000万银子 Maksudnya 10.000 talenta. 1万他连的。 Ayo, kira-kira harus kerja berapa tahun? 1万他连的，他应该工作多久呢？ Ayo, mumpung lagi di rumah. Yang ada sempoa, yang ada kalkulator boleh dihitung dulu. Ayo, saya tunggu. Ayo sudah, berapa tahun dia harus kerja untuk mendapatkan 10.000 talenta? 他要工作多久才能够得到1万他连的呢？ Sudah? Sudah dapat jawabannya? Sekarang mari kita cek jawaban kita benar atau 让 tidak. 我们看一看我们的回答的对吗？ Sudah siap? Jangan ada yang sampai kaget nih ya. Inilah jawabannya. 他要工作20万年才得到1万他 Berapa? 连的， 200.000
tahun. 20万年。 Jadi orang ini harus bekerja selama 200.000 tahun supaya bisa melunasi hutangnya sebanyak 10.000 talenta kepada raja itu. 那么他应该工作20万年才能够偿还他欠过往的那个1万他连的。 Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi ini adalah hutang yang sangat besar dan tidak mungkin bisa dilunasi 刚 oleh 才 orang 我 itu. 说过了，这是一个很大的账目，他根本没有能力来偿还。 Saudara, bagaimana bisa melunasi hutang yang sebesar itu? 他怎么能够偿还一个很大数目的账呢？ Itu tidak mungkin. 是不可能的。 Dan memang itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-26. 26节圣经也那么说， Orang itu tidak bisa melunasi hutangnya kepada raja itu. 那个人根本不能够偿还他所欠的账。 Oleh sebab itu dia mohon pengampunan kepada raja itu. 那么他就向他的主人求饶恕。 Dan Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-27. 那么耶稣在27节那里说到， Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. 那仆人的主人就动了此心， Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang orang itu. 就把他释放了，并且免了他的债。 Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. 弟兄姐妹，有一个很特别的事， Raja itu tanpa syarat menghapuskan seluruh hutang orang itu yang begitu besar. 过往无条件的免了这个人的债。 Tetapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ. 但是这件故事并不是到这里为止。 Di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30, 28到30节， Tuhan Yesus berkata, 耶稣说， ketika hamba yang sudah diampuni itu keluar, 那位已经被饶恕的仆人出来以后， ia bertemu dengan seorang hamba lainnya yang berhutang 100 dinar kepada dia. 他就遇见他的一个同伴欠他4两银子。 Nah, saudara ingat tadi 1 dinar itu nilainya sama dengan upah 1 hari kerja. 你知道一个抽工他工作一天的时间是1两银子， Jadi hutang orang ini terhadap hamba itu hanya 100 hari kerja. 那么这个人欠那个人不过是100天的工资， Dan ini hutang yang sangat kecil sekali. 是一个不大的数目。 Tidak sebanding jika dibandingkan dengan hutangnya yang begitu besar yang sudah diampuni oleh raja itu. 比起刚才国王免了他的账的那个大数目，是小的很多。 Di mana dia harus bekerja sebanyak 200.000 tahun untuk melunasi 他要 hutangnya. 还给国王的账，他应该工作20万年。 Saudara, seharusnya orang itu tidak sulit untuk mengampuni hutang kawannya yang begitu kecil itu. 他应该很容易的免了他同伴欠他的那个很小数目的账。 Tetapi apakah yang terjadi? 但是后来发生什么呢？ Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 28 bagian B, 耶稣在28节的下半节说道， ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan berkata, bayar hutang. 他就下手拿他的那个朋友，然后卡住他的喉咙说：“你把所欠的还我。” Dan di dalam ayat 29 sampai ayat yang ke-30 Alkitab mengatakan, 29、30节圣经说， maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya. 他的那个同伴就俯伏在地，在他脚前央求他。 Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. 那么那个朋友说：“宽容我吧，将来我都必还清给你。” Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, 但是圣经告诉我们， orang itu menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan 这个人 hutangnya. 不肯，然后就把他下在监里，等他还了所欠的债。 Saudara, waktu kita melihat hal ini, 弟兄姐妹，当我们看见这件事， maka kita akan sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh orang ini kepada kawannya benar-benar sangat keterlaluan. 我们会觉得这个人对待他那个朋友太过分了。 Karena itu Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-31, 所以这31节圣经说， melihat hal itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada Tuhan mereka. 他同伴看见他所做的事，就深忧愁，去把这事都告诉了主人。 Mendengar
berita itu apa yang dilakukan oleh raja terhadap hamba yang sudah diampuni hutangnya itu. 那么国王听见这件事，然后想到刚才他免了那个人的账以后，他怎么想呢？ Alkitab mengatakan dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-34. 32、34节圣经说， Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 那个王就叫了他来，对他说 Hai hamba yang jahat,：“ 你这恶仆啊， seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 你央求我，我就把你所欠的都免了。 Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? 你岂不应当怜悯你的同伴，像我怜恤你一样吗？” Dan Alkitab mengatakan maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia 那么 melunaskan 圣 seluruh 经告诉我们 hutangnya. 说，他的主人就发怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠主人的债。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， jahat enggak orang yang sudah diampuni dosanya oleh raja itu tetapi dia tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain kepada dia. 这个人，他的主人免了他的账，现在他却向他的同伴催账，你觉得这个人过分吗？ Saya percaya kita semua akan sepakat bahwa orang ini sangat jahat. 我们都同意，这个人是非常的过分，非常的恶毒。 Lalu kalau begitu pantas enggak dia mendapatkan hukuman dari raja itu? 难道说他配得到他主人的那个处罚吗？ Betul, sangat pantas. 对，很配。 Saudara, ini orang yang tidak tahu diri. 这是一个很不自重的人， Atau mungkin kalau lebih kasar kita bisa katakan ini orang yang kurang ajar. 或者我们说这个人是太无理的人。 Hutangnya yang begitu besar sudah diampuni oleh raja itu. 他很大的一笔账已经被免了， Tapi hutang saudaranya yang begitu kecil kepada dia, dia tidak bisa mengampuninya. 但是他朋友欠他的很小的账，他却不能够免去他。 Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi kita kalau orang itu hari ini ada di hadapan kita. 若是这个人今天有在我们的面前，我们的心会怎么想呢？ Mungkin di antara kita akan ada yang memaki-maki orang itu. 可能我们会骂他， Atau mungkin juga di antara kita 或者我们中间 akan ada yang menempeleng orang itu. Keterlaluan kamu. 会掴他一个巴掌。 Saudara, bukankah hal itu pantas untuk didapatkan oleh orang yang tidak tahu diri seperti itu? 这岂不是这个不自重的人应该得到的这个待遇吗？ Saya rasa kita semua akan berkata pantas dan harus. 我们每个人都同意说，这个人真的应该被处罚的。 Tetapi tahukah saudara, 但是你知道吗？ siapakah orang yang berhutang besar kepada raja itu? 这个欠了国王一笔很大的账的人， Yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. 是耶稣在遇到故事提到的这个人。 Yang hutangnya begitu besar tapi sudah diampuni oleh raja. 他本来有一笔很大的账，后来 Tetapi 王 dia 免 tidak 了， bisa mengampuni kesalahan sesamanya, hutang sesamanya yang jauh lebih kecil terhadap 但是他却不能够去饶恕那个欠他很小数目的同伴。 Saudara tahu siapa orang itu? 你知道这个人是什么人吗？ Orang itu adalah kau, 他就是你， kau 你 dan aku. 我。 Orang itu adalah kita semua. 那个人就是我们所有的人。 Kita adalah pendosa-pendosa besar di hadapan Allah. 我们在神的眼中都是大罪人。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita 圣经告诉我们说， bahwa dosa itu sama dengan hutang yang harus dilunasi kepada Allah. 罪是应该向神偿还的。 Kalau kita membaca di dalam Alkitab, 若是我们读圣经的话， khususnya di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, 特别是耶稣所教导的主导文， di dalam versi Injil Lukas, 在路加福音那里， dalam Lukas pasal 11 ayat yang keempat, 路加福音11章第4节那里提 Alkitab 到的。 berkata demikian kalau saya terjemahkan secara harfiah. 那么圣经这么说， Dan ampunilah segala dosa kami, 赦免我们的罪， sebab kami pun mengampuni setiap orang yang berhutang kepada kami. 因为我们也赦免了反亏欠我们的人。 Jadi di dalam bagian ini Tuhan Yesus memparalelkan hutang dengan dosa.
在这里我们看见耶稣把这个欠的账跟罪，把它放在一个平行的方向。 dosa adalah hutang, 因为罪就是欠的账， maka hutang itu harus dibayar. 那么欠的账应该是偿还的。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A. 那么在罗马书那里，圣经也告诉我们， Upah atau bayaran bagi dosa ialah maut. 罪的工价就是死。 Alkitab berkata upah dosa ialah maut. 圣经说，罪的工价就是死。 Upah dosa adalah kematian atau kebinasaan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Celakalah, hai engkau dan aku orang yang berdosa. 很糟糕，我们这些犯罪的人，我们的工价就是永远死在地狱里面。 Saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa kita yang begitu besar kepada Allah. 我们不可能向神偿还我们这么大的罪债。 Dengan cara apapun kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa itu. 无论用什么方法都不能够偿还我们的罪债。 Kita tidak bisa membayarnya dengan amal ibadah kita. 我们不能够用我们的好行为， Kita tidak bisa membayarnya dengan perbuatan baik kita. 我们不能够用一些善行， Kita tidak bisa membayarnya dengan kesalehan kita. 我们不能够用我们的虔诚来偿 Kita 还， tidak mungkin bisa membayarnya dengan usaha kita apapun itu. 我们不能够用任何的方法来偿还这笔罪 Karena 债， Alkitab dengan jelas mengatakan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. 因为在以赛亚书，圣经很清楚的告诉我们， Segala kesalehan manusia berdosa di hadapan Allah sama seperti kain kotor yang menjijikkan Allah, memuakkan. 我们所有的善行在神的眼中就好像破布一样。 Tetapi puji syukur 但是 kepada Allah. 感谢我们的上帝， Ketika kita tidak mungkin bisa membayar hutang dosa kita yang begitu besar kepada Allah. 当我们不能够偿还我们那么大的罪债的时候， Alkitab mengatakan Allah begitu mengasihi kita. 圣经告诉我们说，上帝爱我们， Sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia. 他把他的独生子耶稣基督赐给我们， Mati di atas kayu salib untuk membayar hutang 他 dosa kita. 死在十字架上来偿还我们的罪债。 Saudara, kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 这件事是在哥罗西书3章13节那里告诉我们。 Alkitab berkata kita yang dahulu sudah mati karena dosa-dosa kita. 圣经告诉我们说，以前我们死在罪恶过 Dihidupkan 犯中， kembali bersama-sama dengan Kristus yang sudah mengampuni segala pelanggaran. 那么我们能够跟着那已经赦免我们的耶稣基督复活过来。 Dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan memakukannya di atas kayu salib. 他已经在十字架上涂抹我们一切的过犯。 Dan kebenaran yang sama dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 那么同样的事也是在彼得前书1章18到19节那里提到。 Alkitab berkata sebab kamu tahu 圣经说，你们知道， bahwa kamu telah ditebus. 你们已经被救赎了， Kamu telah dibayar. 你们已经被偿还了， Kamu telah dibeli. 你们已经被买赎了。 Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. 那么你们脱去你们祖宗所传虚妄的行为， Itu bukan dengan barang yang fana. 不是凭着能够坏的 Bukan 金， pula dengan emas atau perak. 不是凭着能坏的金元 Melainkan 等， dengan darah yang mahal. 而是凭着耶稣的宝血， Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda 就 dan tidak 好 bercacat. 像那无瑕疵、无玷污的羔羊之血，那基督的宝血。 Puji Tuhan. 感谢神， Hutang dosa kita sudah diampuni oleh Allah. 我们的罪债已经被上帝 Hutang 免 dosa 了。 kita sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. 耶稣基督的宝血已经涂抹了我们的罪债。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Ketika kita melihat kepada anugerah Allah yang begitu besar. 当我们看见上帝的大恩典的时候， Yang sudah menghapuskan hutang dosa kita yang begitu besar. 已经涂抹了我们很大的罪债。 Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa mengampuni hutang atau kesalahan orang lain yang begitu kecil 我 kepada 们 kita. 再也没有原因不能够去饶恕别人欠我们的债。
Tapi seringkali kalau kita mau jujur, 但是我们若是诚实的话， apa yang kita lakukan kepada sesama kita 我们对待某一个人， sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang yang berhutang besar yang sudah diampuni oleh raja itu di dalam perumpamaan ini. 就好像刚才那位蒙了他主人免债的那个人一样。 Kita begitu sulit, kita begitu berat untuk mengampuni hutang atau kesalahan orang lain yang begitu kecil. 我们不容易去饶恕别人，虽然他不过是对我们有一点的过 Bahkan 犯。 kalau kita mau jujur, 若是我们诚实的话， kita seringkali tidak bisa mengampuni orang lain. 我们不能够去饶恕别人。 Saudara-saudara, mungkin waktu kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari, 弟兄姐妹，当我们今天早上听了上帝的道， di antara kita mungkin ada yang akan berkata, 我们中间可能有的会说 Pak Safred sih nggak ngerti apa yang saya alami. 沙布尔牧师，你不明白我所经历的。 Pak Safred nggak tahu bagaimana sakitnya hati saya diselingkuhi oleh suami saya. Tidak mungkin saya bisa mengampuni dia. 你不知道，当我的丈夫他有婚外情的时候，他多么的伤害了我的心。 Atau yang suami akan berkata, Pak Safred, kalau Pak Safred tahu bagaimana jahatnya istri saya, tidak pernah bisa menghormati saya, bagaimana saya bisa mengampuni dia? 那 Tidak 么 mungkin, 做 Pak Safred. 丈夫的会说：“你不知道我妻子她根本就不尊敬我身为做丈夫的。” Lalu mungkin yang orang tua akan berkata, 可能做父母的会说 Pak, sakit hati kami diperlakukan oleh anak-anak seperti ini, Pak. 我的心何等的疼痛，我的儿女对 Oleh 待 sebab 我 itu, 是那么的 sampai 过分。 kapanpun, sampai mati, kami tidak mungkin memaafkan mereka. 那么我到死都不会饶恕他们。 Sebaliknya mungkin yang anak-anak akan berkata, 相反的，儿女们会说 Pak, dari kecil kami sudah ditelantarkan, kami tidak diurus oleh orang tua kami. Bagaimana kami bisa mengampuni mereka? Tidak mungkin. 我们从小，我们的父母都没有好好的养育我们，我们怎么能够饶恕他呢？ Dan yang lain mungkin akan berkata, 可能别的会说 Pak Safred, 沙布尔牧师， kalau Pak Safred tahu bagaimana jahatnya mertua saya, 若是你知道我的家公 kalau Pak 家 Safred tahu 婆 bagaimana 是那么的 jahatnya 坏， menantu saya, 我的媳妇怎么坏， kalau sudah Pak Safred tahu bagaimana jahatnya saudara-saudara saya, 你不知道我的亲戚们多么的对我不好。 kalau Pak Safred tahu bagaimana jahatnya teman-teman saya, 若是巴沙布尔，你知道他们对我不好， maka Pak Safred akan mengerti mengapa saya tidak mungkin akan bisa mengampuni 那 mereka. 么你就会知道我为什么不能够饶恕他们。 Saudara-saudara, saya sangat mengerti jika itu yang sedang kita alami pada saat itu. 弟兄姐妹，我非常的了解你们所经历的那些事， Tetapi sebagai hamba Yesus Kristus, 但是我身为耶稣基督的 di 仆 dalam 人， otoritas firman Allah, 照着上帝话语的主权， izinkan saya sekali lagi dalam kerendahan hati untuk mengingatkan kita atas apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. 允许我谦卑的来提醒你们， Kita adalah pendosa-pendosa besar yang sudah diampuni oleh Allah. 我们都是大罪人，已经蒙了神赦免恩待的人， Maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan 没有一件原因可以被你所使用， untuk kita tidak mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. 作为你不去饶恕别人的一个借口。 Saudara, mungkin waktu kita mendengar hal ini kita akan berkata, bagaimana caranya Pak Safred kalau begitu? 可能你听了这句话，你会问我，那用什么方法呢？ Sederhana. 亲爱的弟兄姐妹， Mari kita melihat kepada anugerah pengampunan Allah yang begitu besar. 让我们来看上帝饶恕的这个大恩典吧， Bukan melihat pada kesalahan orang lain. 不是看别人的过犯， Mari kita belajar untuk melihat apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. 让我们来看神为我们已经做了的事， Bukan melihat kesalahan yang diperbuat oleh orang lain 不 kepada kita. 是别人怎么对待我们。 Saudara-saudara, jika kita adalah orang yang sudah benar-benar mengalami pengampunan dari Allah, 若是我们都已经经历了神的饶恕的话， maka tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak mengampuni kesalahan orang yang berbuat 我 salah 们没 kepada 有 kita. 别的选择，不去饶恕那些曾经伤害过我们的人。 Alkitab dengan tegas menegaskan dalam Kolose pasal 3 ayat 13. 圣经在哥罗西书3章13节那里告诉我们， Ampunilah seorang akan yang lain
你们要彼此饶恕， Sama seperti Tuhan sudah mengampuni 就 kamu. 好像主怎样饶恕了你们一样。 Kebenaran yang sama juga dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. 那么在以弗所书4章32节那里也同 Alkitab 样 mengatakan 说到， hendaklah kamu saling mengampuni. 那么圣经说你们要彼此饶恕， Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus sudah mengampuni 就 kamu. 好像神在基督里饶恕了你们一样。 Saudara-saudara, ini penting untuk kita perhatikan. 弟兄姊妹，我们应该知道这回事， Kita harus mengerti hal ini dengan benar. 我们应该很正确的了解这件事。 Oleh sebab itu ketika kita membaca perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, 所以，当我们看耶稣这里提到的、遇到的话， ketika hamba yang sudah diampuni hutang yang begitu besar oleh raja itu, 当国王已经免了这个人欠他很大的一笔账的人， tetapi tidak bisa mengampuni hutang atau kesalahan sesamanya, 但是他却不能够饶恕、免去那个欠他 maka 账 dalam 的人。 ayat 32 sampai ayat yang ke-34 Alkitab mengatakan 那么32、34节圣经说， hutang hamba itu diberlakukan kembali oleh raja itu 那么 kepada dia. 主人又重新向这个人算他欠的账。 Dan di dalam ayat 35 Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan satu perkataan yang sangat penting. 那么35节，耶稣说了一句很重要的话。 Tuhan Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat juga demikian terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak dapat mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 你们个人若不从心里饶恕兄弟的过犯，我天父也要这样的待你们了。 Saudara-saudara, apa artinya perkataan Tuhan Yesus ini? 这句话有什么意思呢？ Saudara, hal ini memang tidak boleh kita artikan atau kita pahami 我们不可以把它解释为 bahwa Allah masih suka mengungkit-ungkit dosa yang sudah Dia ampuni. 上帝常常挑取他已经饶恕过的罪 Tidak boleh 恶。 kita pahami demikian. 我们不可以那么想， Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, 因为圣经在以赛亚书43章 Akulah 25 yang 节那里说， menghapus dosa pemberontakanmu. 唯有我饶恕了你们的过犯， Oleh karena itu aku tidak mengingat-ingat lagi 我 dosa. 我也不纪念你们的罪恶。 Jadi Allah tidak pernah lagi mengingat-ingat dosa kita yang sudah Dia ampuni. 那么，上帝不再去回想我们做过的那些过犯， Saudara, hal ini juga tidak boleh kita artikan atau kita pahami 但是我们也不可以这么去想， bahwa pengampunan Allah itu bisa batal, 上帝的饶恕会被取消的， bahwa keselamatan kita bisa hilang. Tidak boleh. 我们的救恩会失去，那是不对的。 Karena penafsiran seperti ini akan bertentangan dengan seluruh kebenaran kitab suci. 因为这么的想法跟圣经里面的真理是相违反的。 Saudara-saudara, keselamatan di dalam Yesus Kristus 在耶稣基督的里面救恩 adalah sepenuhnya bergantung kepada anugerah Allah, 是在乎于上帝的恩典， bukan bergantung kepada kemampuan kita. 不是因着我们所能够做的。 Keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus 在耶稣基督的里面的救恩， sepenuhnya bergantung pada apa yang Allah lakukan, bukan pada apa yang kita lakukan. 完全是在乎于上帝的作为，不是我们所能够做的。 Keselamatan di dalam Kristus Yesus 那么在基督里面的救恩 adalah bersifat kekal atau satu kali untuk 是永 selama-lamanya. 恒的，是一次成就的。 Nah, oleh sebab itu kita harus melihat penekanan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini. 所以我们应该看耶稣在这个遇到里面所强调的， Yaitu Allah sudah mengampuni hutang dosa kita yang begitu besar. 上帝已经饶恕了我们一个很大的罪恶过犯。 Oleh sebab itu kita wajib mengampuni hutang dosa atau kesalahan sesama kita yang relatif kecil 所以我 kepada 们也 kita. 应该能够去饶恕别人对我们的很小的这个过错。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， melimpah di dalam pengampunan. 满意的饶恕， Mengapa kita harus memiliki hati yang melimpah di dalam mengampuni orang lain? 为什么在饶恕的时候，我们要有一个很满意的心呢？ Kesimpulannya adalah 它的总结是， karena kita sendiri sudah mengalami pengampunan yang melimpah 我们 dari 已 Allah. 经从神那里得到了他满意的饶恕。
Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh 所 Tuhan, 以，亲爱的弟兄姐妹们， sebelum kita menghampiri meja perjamuan Tuhan 当我 pada pagi 们 hari ini, 今天还没有来到神的圣餐座前， marilah terlebih dahulu kita memeriksa hati kita di hadapan Allah. 让我们在神的面前审查我们的心， Masih adakah kemarahan, 是不是还有愤怒， kepahitan, 还有苦毒， kebencian, 还有仇恨， dendam dan lain sebagainya 还有其他的， yang mengikat hati kita, 正在捆绑着我们的心， yang belum kita lepaskan, 我们还没有放弃的， baik itu kepada suami, kepada istri, 对我们的妻子、 kepada orang tua kita, 我们的父母、 kepada anak kita, 我们的儿女们， kepada mertua menantu kita, 或者我们的岳父岳母、 kepada 家公家 saudara-saudara 婆， kita, 或者我们的亲戚、 kepada teman-teman kita atau 我们 siapapun 的 dia. 朋友们，无论什么人， Jika masih ada, 就是还有的话， sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, 让我们谦卑的， saya mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah. 让我们在神的面前，我们谦卑， Mari kita mohon ampun kepada Allah 我们求神的饶恕， dengan mengingat anugerah pengampunan Allah yang sudah kita terima. 让我们再一次的想到，我们已经领受了上帝的救恩。 Pada pagi hari ini, 那么在今天早 di 上， dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， lepaskanlah pengampunan itu kepada siapapun yang pernah menyakiti hati saudara. 我们正是能够放弃那些曾经伤害我们心的人， Lepaskanlah pengampunan itu. 我们给他们饶恕， Maka kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. 我们就会成为一个很自由、得到释放的人。 Saya berikan kesempatan 我给予弟兄姐妹们时间1 menit 1分钟， untuk kita boleh memeriksa diri kita. 让我们在神的面前省察我们自己。 Berdoa secara pribadi. 我们默默的祷告， Minta Tuhan memberikan kita kekuatan 求神赐给我们力量， supaya kita bisa mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan sudah mengampuni. 让我们能够饶恕别人，好像上帝饶恕了我们一样。 Bersama-sama dengan saya, dengan penuh kerendahan hati, mari kita naikkan pujian ini. 让我们谦卑的，我们来一起唱这首诗歌。 Ampunilah kami, tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh setengah suara. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi Dia. Sekali lagi tanpa musik. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami datang merendahkan hati kami di hadapan. Kami mohon ampun ya Tuhan.
Jika selama ini kami tidak bisa mengampuni sesama kami, tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain kepada kami, padahal kami sendiri sudah menerima pengampunan yang begitu besar dari Engkau. Ampunilah kami orang yang tidak tahu diri ini ya Tuhan. Ampunilah kami. Ampuni segala dosa kami. Supaya tidak ada yang menghalangi kami untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan pada hari ini. Jika pada saat ini masih ada kepahitan, amarah, kebencian, dendam di dalam hati kami, entah itu kepada suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara-saudara kami, teman-teman kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk melepaskan pengampunan itu kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kiranya firman-Mu terus menguatkan, menghiburkan, bahkan menggelisahkan hati kami yang perlu dan harus diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita, kita naikkan pujian PPK nomor 55. Bait yang pertama saja. Di bukit Golgota nampaklah salibku, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, bagiku yang berdosa, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku ganti dengan ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia, salibku gantikan mahkota. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan Tuhan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini pertama disediakan bagi kita yang sudah menguji diri kita di hadapan Tuhan. Selalu saya katakan bahwa perjamuan Tuhan bergantung kepada anugerah Allah, bukan bergantung kepada kelayakan kita. Semua kita adalah orang yang berdosa, tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita bertobat dari dosa kita, hari ini dengan penuh sukacita kita boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan. Yang kedua, perjamuan Tuhan ini diadakan bagi kita yang sudah dibaptis atau disidi. Artinya kita sudah belajar apa arti perjamuan Tuhan. Jadi bagi kita yang belum dibaptis atau di sini bisa menahan diri, nanti setelah kita ikut kelas katekisasi, kita baru boleh berbagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Saudara-saudara, perjamuan Tuhan yang kita lakukan setiap minggu pertama di bulan berjalan. Pertama, kita lakukan untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Apa yang Allah sudah kerjakan bagi kita di dalam Kristus Yesus.
yang sudah mati untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan yang kedua, perjamuan Tuhan ini kita lakukan untuk memberitakan Kristus sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi sebelum kita berbagian dalam perjamuan Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah segala dosa kami. Layakkanlah kami untuk berbagian dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Biarlah perjamuan ini mempermuliakan Tuhan, mendatangkan berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menghormati perjamuan Tuhan, saya mengundang setiap jemaat yang mengikuti perjamuan pada hari ini dari rumah kita masing-masing untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, roti ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Dengan hati penuh syukur, mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Dengan hati penuh syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama cawan yang ada di tangan kita. Sekali lagi kita berdoa, bersyukur untuk perjamuan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk salib dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang sudah mati untuk menanggung segala hutang dosa kami di atas kayu salib. Biarlah perjamuan yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh membawa kembali ingatan kami kepada kasih Allah yang begitu besar. Bahkan biarlah perjamuan ini boleh mengobarkan hati kami, membakar hati kami untuk giat memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami, yang di dalam namanya kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita merespon perjamuan pada pagi hari ini dengan sekali lagi menaikkan PPK nomor 55, refrainnya saja. Maka ku tinggikan salibnya dengan hati yang penuh syukur. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah online kita pada hari ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Baginya lah segala pujian dan kemuliaan. Doksologi, kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Allah.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Nah, warta yang kedua adalah gereja terus menghimbau kita supaya ikut di dalam persekutuan doa malam yang kita lakukan setiap malam jam 8 malam. Setiap hari pokok doa didistribusikan di dalam grup WA kita, baik GSRI Info maupun GSRI Sharing Center. Mari kita terus berdoa bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga, bagi gereja, juga khususnya bagi negara kita di tengah-tengah pandemi corona ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, kita sungguh percaya bahwa ada kuasa di dalam doa orang-orang yang benar. Amin. Nah, yang ketiga, bagi jemaat yang tetap rindu untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, memberikan persembahan melalui gereja, saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang sekali lagi mengalami kesulitan, khususnya bahan-bahan pokok di tengah-tengah pemberlakuan PSBB pada saat ini, dan saudara butuh bantuan, saudara tidak perlu sungkan, bisa menghubungi gereja melalui diaken bidang diakonia, diaken Susan Chin, atau melalui ketua-ketua perwil kita masing-masing. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.